يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد الأمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال معالف قدس الله سره ليقل ما تفرح itu liyaqillah aliyah lam ya dan bau qaf lam qalla yaqillu liyaqillah ma tafrahu yaqil ma tahzanu alaihi, maka hendaklah sedikitkan yang engkau kesukai. Menafsu tak nak kan. Tahu. Tahu tak? Nak masuk bawah ni. Liyakilla ma tafra bihi yakillu ma tahzanu alaihi. Ini obat, di antara obat untuk apa? Mensedikitkan kerisauan kita, untuk mensedikitkan gundah gulana kita, untuk mensedikitkan hazan, rasa duka cita. Siapa nak rasa duka cita dia sedikit ataupun hilang duka cita, hendaklah dia mengurangkan benda yang dia gemar. Ya, kita kurangkan benda kegemaran kita, maka kuranglah benda yang mendatangkan hazan atau duka cita. Sebab semua benda yang kita gemar, dia akan hilang. Bila kita tambah seronok banyak, benda tu akan hilang. Bila hilang, melopong. Ya, tu. Liyakilla ma tafrah. Hendaklah sedikitkan oleh engkau yang engkau kesukai. Mana yang engkau sukai? Nasaya sedikit yang engkau percitakan atasnya. Apa percitakan? Mana duka cita. Khazan. Mana siapa nak khazan dia kurang, jangan dia berani ambil yang sedap. Banyak mengambil keseronokan, lagi banyak duka cita. Ya, sebab benda tu semua akan hilang. Kita pula nak ambil banyak. Satu-satu semua dia nak kan. Lagi banyak kita ambil, lagi banyak pening kepala kan. Kerana banyak yang engkau sukai dengan dia itu, nasib banyak yang engkau percitakan atasnya. Ya. Tunggu saya lagi kan kata. Pada nikmat orang berkahwin dan ya. Sedap sebulan mengengkok sepanjang hayat gitu. Orang berkahwin ni sedap sebulan je, lepas tu menanggung sepanjang hayat gitu. Macam-macam. Allah. Sebab Imam Ghazali dibuka dalam Ihya, kelebihan berkahwin dengan kelebihan meninggalkan berkahwin. Dua-dua tu dibahas sama naik kan. Ya, orang macam ni afdal kahwin, orang macam ni afdal tak kahwin ni. Ya. Kalau ikut kaedah ni, lagi sebanyak seronok, lagi banyak pening.
Ni orang rumah punya modal ni. Kahwin lebih bang. Lagi banyak pening bang. Dia wah, tepuk tangan dia kan. Lagi banyak lagi pening bang gitu. Allah. Jadi sedikitkan barang yang kamu gembira, yang kamu sukai. Nasaya sedikit engkau punya percitaan. Mana kekosotan kau pun sedikit. Kan? Orang ada barang banyak, dia kena jaga lebih lah kan. Kalau rumah tak ada pagau, dah kena ada pagau. Rumah tak ada guard, dah kena pakai guard. Ya macam-macam. Sebab apa? Lagi banyak nak jaga. Kan? Lagi banyak pula besar, lagi besar soal akhirat, lagi besar soal. Lagi banyak kita ambil, lagi besar soal di akhirat itu. Kan? Kita lalu dekat sempadan negara. Kan? Ataupun ada custom. Kita naik basikal, dia pun tak nak tahan. Basikal dia pun tak tahan. Dia kata bawa trailer besar tu. Ada report pula. Ada barang tak elok apa. Lagilah ke tepi jawab dia. Ya, ke tepi lah jawab. Dia tunggulah situ dia bongkar habis. Tu. Kita banyak ambil, lagi banyak soal. Ya. Dunia halalu hisabun wa haramu azabun. Dunia tu halal dia kena hisab di akhirat. Haram dia kena azab. Haram, azab, halal, hisab. Dia tak ambil peri, tak ada peri kan. Semua kena soal tu. Kerana banyak yang engkau sukai dengan dia itu, nasib banyak yang engkau percitakan atasnya. Banyak kita duka cita atas dia. Ya, lagi banyak nak jaga, lagi banyak nak kena fikir. Dan kena inilah sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik rezeki itu barang yang memadai. Dan sebaik zikir itu yang terbunyi. Afdalu zik ma yakfi wa afdalu zik ya afdalu rizki. Afdal rezeki ialah ma yakfi, barang sekadar cukup. Ya, sama saya cukup. Kita perlu sebulan berapa ribu? 3,000 ya cukup. Cantik ya. Ngam-ngam dia, tak ada pening. Kalau tak cukup kan takut dia pening pula. Kalau banyak sangat kan lagu pening. Ya. Dia cantik, ngam-ngam dia. Pokok kalau kita siram tak cukup air menyebabkan boleh mati. Tapi kalau lebih air pun dia boleh mampus. Ya, pokok cili ni lambat nau berbuah. Ambil sebelum disiram, mampu tu pokok. Ya, lemas dia. Dia bagus sekadar cukup dia. Ya. Rezeki macam itulah. Sekadar cukup dia tak pening kan. Ya, tapi dia berani banyak. Dia berani nak ambil banyak sangat, handal lepas tu dia pening lah. Masa nak kejauh lagi sini lagi. Oh, banyak kepala sedikit kan. Ya. Tanya toke-toke besar. Macam toke? Oi, sakit kepala. Lu punya reti banyak apa sakit kepala? Oh, ni fikir lagi pening oi. Ya, lagi pening. Ini nak fikir. Kau ambil banyak, kau jawab lah. Tu atas dunia. Atas dunia nak handle dah pening. Sana tu tak cerita lagi. Sebenarnya dia tanya satu-satu, takut tak lepas je. Ya, Allah. Allah karim. Sebaik-baik rezeki sekadar memadai, sekadar cukup. Dan sebaik-baik zikir ialah yang terbunyi, mana yang tersembunyi. Afdalul rizki ma yakfi wa afdalul zikri ya zikrul khafi. Mana caban dia guna zikir khafi ni. Dia tenang dia tembak zikir. Ya, di jalan ni. Ya. Dia kalau dah matang dah peringkat atas dia matang, dia tenang dia berjalan. Ya, dia jalan ke Lataif, dia tuju sap. Oh, nyaman. Rehat, ya, berdamping dengan Tuhan di tuan-tuan. Lazat. Tak ada paling lazat bila kita dibukakan kebahagiaan, keserokan, kemanisan dengan Allah Ta'ala. Habis itu paling lazat tamam dan Allah. Dia bergembira dengan benda yang akan hilang. Hilang walaupun kan, kita gembira dengan zat yang kekal. Dan jangan engkau kesukai melainkan dengan dia. Jangan kau seronok melainkan dengan dia. Siapa dia? Allah Ta'ala lah tuan-tuan. Seronok dengan Tuhan. Ini sampai dah nak mati seronok dengan Tuhan pun tak kerti. Macam mana nak seronok dengan Tuhan? Wah, banyak kacau. Dia banyak kacau seronok dengan Tuhan pun tak kerti. Dia seronok dengan makan. Ya, kalau makan, minum, baru tu orang kapi pun dapat tuan. Ini kita ada benda yang tak ada kat dia tuan. Qad auhallahu ila Daud alaihi salam
Ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanam. Wahai Daud, sila sampaikan kepada orang yang siddiq, jujur hati dia dengan Allah. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Daud AS. Dua perkara. Pertama apa? Bi, dengan aku. Falyafrahu, naklah mereka seronok, gembira, berlazat. Wa bi zikri falyatanam, dan dengan zikrullah merasa nikmat sungguh. Ya, dia zikir tu lebih sedap daripada makan apa? Tom yam gitu kan. Dia sedap dia makan sate, sedap dia makan ayam panggang lagi. Ini jawab makan dengan zikirnya. Nak jawab pun malu tuan. Anak belum buat perkasa lah gitu. Kalau dapat perkasa lain kan. Tuhan. Ya. Cari sebelum kita padam. Kita dah padam tadi tuan. Sebelum padam ni cari. Biar dapat kerasaan enak dengan Allah Ta'ala, lazat dengan Tuhan, baru dia tahu. Ya? Kita akan pandang benda lain. Lagi tak dapat benda ni, kita dia mengagau, dia memusing. Sedap dengan ni, puas. Sedap dengan ni pula. Ya? Sebab kita meneguk dunia ni tuan-tuan, macam orang meneguk air laut. Makin diminum, makin haus. Lagi minum banyak, lagi kering tegak gitu. Ya? Air masin. Alhamdulillah. Dunia ni ibarat air laut. Lagi diteguk, lagi dahaga. Lagi diteguk, lagi dahaga. Kan, semua nafsu cukup takut dengar ni. Ya. Tapi dia obat. Obat walaupun pahit, dia obat. Kita telan lah kalau nak baik. Penyakit kan, obat pahit telan insya-Allah. Itu penyakit luar, penyakit dalam tu juga. Yang rohani itu lenting-lenting dia kena ubatnya. Tak apa, kita tahan insya-Allah. Dia dapat kesembuhan rohani itu, boleh tahu kenikmatan dia dengan Allah Ta'ala. Dan jangan engkau percitakan atas yang lainnya. Jangan engkau maknanya apa? Duka cita dengan yang lain. Kita naklah sentiasa dengan dia kan. Kerana memadailah padamu dengan dia, cukup. Ya. Wa kafa billahi alimah. Wa kafa billahi hasibah. Cukup dalam kita beramal. Contohnya Tuhan dah tahu dah. Beramal Tuhan dah lihat dah. Tak payah nak pergi tempat lain. Kau nak tempat lain suruh orang dia biar ada pening. Kerana bahawasanya barang siapa kasih ia kepada Allah, nasaya hina atasnya tiap-tiap satu. Siapa kasih kepada Ta'ala, yang lain tunduk kepada dia. Ya. Tawan tawar sana, tawar sini. Rasulullah ditawar tak? Tawar. Ya. Rasulullah ditawarkan macam-macam. Selain daripada hutan ditawar. Jama'na laka bil amwalina hatta takuna aksarana amalan. Jama'na amwalina, kami akan kumpulkan segala korporat Mekah ni ya Muhammad. Orang kaya Mekah ni. Semua kami kumpulkan harta dia, bagi kepada engkau. Engkau adalah orang paling kaya. Syarat kau jangan cerita lagi Islam. Ya, sawatna ka'alai, kami akan tabalkan kamu lah jadi raja, Sultan Muhammad. Tapi Islam jangan cerita. Mana bila bawa Islam tu macam-macam tawaran orang tawar. Nabi tolak semua tu. Ya, la wada'a syamsi alayam wal qamar ala yasari ala an atruka hadzal amr. Kalau kau boleh bawa bulan matahari itu turun kat tangan kanan aku, bulan tangan kiri aku, kau suruh aku tinggalkan Islam ni, aku takkan tinggalkan, kata Rasulullah SAW. Ya, sama aku diberi kemenangan ataupun aku bersama, binasa bersamanya. Oh, dahsyat dah ni. Itu tawaran diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang wali yang kita cerita dulu kan, Nabi Harun Ar-Rasyid pergi memburu di belantara, 3 hari dia putus air dan nak mati terbaring, tak boleh bangun dah. Datang seorang wali dekat dengan dia, dia kata minta air. Dia kata kau nak minta apa, minta lah. Jangan kau bagi aku air, kata Harun Ar-Rasyid. Kata aku nak satu je, apa dia? Minta lah, dia kata. Aku nak kerajaan kau, dia kata. Dia minta kerajaan tanpa pilihan raya. Ya, tanpa bubar dewan. Pindah tangan terus. Dia kata ambil lah, dia tengok tu. Ambil lah. Dia pun doa je, dia hentak kaki dia, mancut air keluar. Gali 100 kaki, belum tahu ada air tanah pasir, pada pasir. Lepas tu dia pun tinggalkan, dia nak kerajaan tu. Ya, nak tahu kau punya kerajaan besar dengan air Tuhan tukau ya biar dah. Itu para awliya macam-macam dia tanam keistimewaan bila dia berkasih dengan Allah Taala. Cari bina, suburkanlah kasih mesra kita dengan Tuhan. Ya, bernikmat, sebut nama Tuhan, dia lazat dan menyebut nama Tuhan tu enak dia, masya-Allah. Sampai situ baru dah dipanggil rohani dia sihat. Sebab apa? Sebab dia dapat merasa cita rasa yang sebenar.
Zikrullah, menghadap Tuhan, muraqabah, benda yang cukup lazat. Sekarang dia dapat rasa, bermakna rohani dia sihat. Kalau tak dapat rasa, mana rohani dia sakit. Zikir tu makanan dia. Zikir-zikir ngantuk, zikir-zikir itu sakit. Makanan sedap kita makan pahit, tawar, tu sakit. Bukan makanan tu yang tak elok, dia yang tak elok, sakit, demam. Sebab tu dia tak dapat merasa cita rasa makanan yang asli. Tapi kalau dia sihat, dia dapat rasa. Dan begitulah rohani bila sihat, tanda dia bila dizikir dia rasa sedap, bernikmat dengan Tuhan, berlazat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Dan barang siapa mendapat nasihat tiada menyukakan ia padanya dengan sesuatu, dia dapat pembukaan dengan Taala ni, hal lain dan benda tak ada apalah, tawar. Ya. Dia tawar dengan yang lain, dia bermanis mesra dengan Tuhannya. Dia tawar dengan makhluk, dia sedap dengan Khalik. Tawar dengan Aqwan, disedap dengan Muqawwin, itulah Allah Ta'ala. Dan telah diceritakan daripada Bina'ul Jamal radhiyallahu an, katanya adalah aku dibuangkan padahal aku sangat lapar atas pintu Bani Syaibah. 7 hari tiada aku merasai akan suatu. 7 hari tak makan, tuan. Masya Allah. Maka dipanggil aku. Di dalam syurga barang siapa mengambil dari dunia di atas barang yang memadai, ya, ia akan dia, nasaya dinyatakan Allah Ta'ala akan kedua mata hatinya. Mana dibukakan dua mata hati. Dan Allah. Dia akan terbuka bila apa? Dia zuhud dan dia tak ambil dunia banyak itu. Ya. Man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wahdahu bila hidayatin. Dia dapat benda khusus daripada Allah Ta'ala. Man zahada fid dunya, siapa yang tumpul hatinya dengan dunia, dia zuhud. Ya. Allamahullahu bila ta'allum, Tuhan ajari tanpa belajar. Itu ilmu ladunia. Setengah dia bersyarat, banyak syarat ni, setengah dia bersyarat dia. Az-zuhdu, mana satu min syurutin, setengah daripada syarat untuk mendapat ilmu terus dari Tuhan. Wahdahu bila hidayatin, dan dia dapat hidayah, petunjuk terus dari Allah. Tak ada siapa beri. Direct. Itu kelebihan, maknanya kita menumpulkan kemanisan dengan makhluk, kita menajamkan mesra kasih kita dengan dia. Dan kata setengah orang yang arif, mana orang yang arifin, yang mengenali Allah Ta'ala, di kalangan arifin, barang siapa tiada mengetahui kadar barang yang ditegahkan daripadanya, daripada dunia, nasai dicoba ia dengan salah satu daripada dua perkara. Ada kalanya dengan apa tu? Luput, ya. Serta fakir. Dengan loba satu dengan fakir. Atau raghib, mana gemar di dalam kaya, yang melupakan ia akan dia kadar yang dikurniakan dengan di atas sendiri. Barang siapa tiada mengetahui kadar barang yang ditegahkan daripadanya, daripada dunia tadi, ya, nasai dicuba ia dengan salah satu daripada dua perkara. Sebab ditegah kita daripada dunia tadi ada hikmat besar sebenarnya. Ya, ada hikmat dia suruh kita apa? Zuhud dengan dunia. Banyak kelebihan dia. Ada kalanya dengan loba serta fakir. Nak tapi tak dapat. Atau raghib dalam kaya. Itu raghib dia gemar, tak sudah-sudah nak. Tapi dalam kaya pada zahir, yang melupakan dia akan dia. Ya, kadar dikurniakan daripada mana, apa yang dapat, dia tak tahu kadar. Kan? Sebab itu kita kena kenal kadar dunia dan kadar akhirat. Kalau dikenal, dia tahulah. Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, tak sampai sebelah sayap nyamuk. Harga dunia ni sepanjang hidup dunia sampai kiamat, tak ada sebesar sayap nyamuk. Dalam hadis Nabi kata, laukanatid dunya tazinu indallaha janaha ba'udha ma zakar kafir jur'ata ma'in. Kalau adalah harga dunia keseluruhan ni sebesar sayap nyamuk je, bukan 12 sebelah je. Nasaya ma zakar kafir jur'ata ma'in, atau takkan beri orang kafir seteguk air. Air ni seteguk dapat, semua dibolot kan. Bila parimun nak ambil, jadi negara komunil kan ni.
macam-macam hal jadi. Ni tengok tuan-tuan ni. Sikit tu kalau dunia lah qimah lah. Dunia tidak ada qimah. Ya, siapa yang memandang dunia ni besar dia tuan-tuan habis sesat dari dia perjalanan taala. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis sahih yang menceritakan dunia ni besar hebat, tak ada. Semua samanan qalila, mata'un qalil. Benda sedikit ni tuan. Tapi nak tahulah macam mana nak pandang dia sedikit, dia kena ada bandingan. Dia kita kenal akhirat pun nampak kecil now dunia ni. Bila tak nampak akhirat, dia nampak dunia tu besar. Ya. Sebab tu kita kena kenal melalui saluran Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW, apa itu akhirat, apa itu dunia. Ya, baru dia kenal. Sedikit sangat. Tuan-tuan sembahyang sunat subuh dah lebih daripada dunia dah. Raka'atain fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh, harga dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. 2 rakaat. Tuan-tuan sembahyang dah banyak dah. Itu belum wajib. Yang fardu lagi mahal. 70 kali sunat baru 1 fardu. Bermakna tidak selayak ni nak letakkan ganjaran besar di dunia ni. Tak muat dan ni. Sebab banyak takhirkan di akhirat. Lepas tu kalau kita boleh pandang betul apa yang disifatkan oleh Quran, insya-Allah kita tak babas. Yang takdir dia kaya pun dia takkan babas. Baru tahu dia pandang benda sikit dia. Baru tahu yang sana lagi hebat besok. Yang sana lagi besar. Dia buat bandingan dalam hadis itulah ya. Nak bandingkan dunia ni macam perut ibu dengan dunia dan kebandingkan akhirat pun cerita. Yang Nabi cerita, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'an. Tuhan sediakan bagi orang yang saleh di akhirat benda yang tak pernah lihat, tak pernah dengar, tak boleh nak dibayangkan. Ya, tak boleh nak bayang. Tuan bayangkanlah hayal kau macam mana nikmat ni sana lebih hebat daripada itu. Bandingan ni macam orang dalam perut ibu, dalam alam rahim, dia rasa itulah alam paling besar, tak ada alam lain. Bila ceritakan dunia ni begini-gini, alam dunia ni, dia kata tu apa benda alam tu. Ada pokok, ada laut, ada darat macam-macam kan. Dia termenung benda tu. Dia keluar perut ibu baru terperanjat. Ui, besar dunia ni. Begitulah banding sekali. Dunia dengan akhirat lah. Keluar daripada alam akhirat ni, dalam dunia ni, tinggalkan sangkau kita dalam liang lahat tu. Rohani kita balik tu pun nampak Allah besarnya kehidupan di sana. Sebab tu Nabi kata lan aish illa anshul akhirah. Tidak ada kehidupan sebenarnya kehidupan di sana. Itu penghabisan, tak ada lagi. Ya, sebab kita banyak berpindah daripada alam sulbi ibu pindah dalam rahim, pindah rahim pindah ke dunia, pindah dunia pindah lagi besok, alas pindah besok, tinggal ke dunia ni besok, atau perpindahan habis, tak ada pindah lagi, sana kekal. Sebab kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab sana dua kekal. Kalau kekal dan nikmat, alhamdulillah. Ya, kalau dia kekal dan sebaliknya, na'udzubillah. Dan telah diceritakan orang bahawasanya telah dipersembahkan seorang kepada setengah raja. Ya, iaitulah satu bekas minuman. Satu tu sin. Kita cetakkan tak terang. Satu bekas minuman daripada Fairuz yang bertatahkan permata. Ya. Satu makna bekas minuman yang bertatahkan permata. Permata tu pula apa dia? Bekas tu Fairuz dan permata tu. Dia buatnya bekas, mahal lah tuan-tuan, bagi kat raja kan. Maka tiada dilihat baginya banding. Orang semua orang tengok kata, wah, ni tak ada dilawan. Dia punya kecantikan dia, mahalnya. Maka suka raja padanya dengan suka yang sangat. Dia berikan raja tu, wah, ya, seronok raja tadi. Maka kata raja bagi setengah orang yang ada kepadanya daripada segala hukama. Kemudian raja dah dapat seronok, ditunjukkan kepada hukama, ulama-ulama. Ya, yang ahlillah ni. Betapa engkau lihat ini? Apa pandangan kau pada benda ni? Hadiah hebat ni. Maka kata ukama, aku lihat akan dibalak angin. Pening gaji. Orang kata sedap cantik, dia kata tu bala. Dan fakir, dia kata. Itu bala dan fakir. Maka kata raja, betapa demikian? Mana pula macam ni pula pandangan tuan, kata. Lalu ulama jawab, katanya kalau kata ulama, kalau pecah, jap.
Kita sangkut hati pada benda tu kan. Wah, seronok. Tiba-tiba pam terjatuh pecah. Allah. Tak balik. Dah pening kepala kita. Sebab apa? Kita jatuhkan hati kita kat situ. Bila dia pecah je dah kita pula rasa terkilan. Rasa terkilan. Sebab jangan sangkutkan. Kalau tak sangkut hati dengan dunia, pergilah. Makna dia hilang. Memang tu hak Tuhan, bukan hak kita. Sebab tu kita ucap istirja. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua tu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kepada Allah kita akan kembali. Sampai masa semua kembali. Kan? Ada siapa nak tongkat langit? Ada tuan-tuan nak tongkat langit? Panjang galah. Tak cukup galah nak tongkat langit. Semua akan binasa. Kemudian ia maka adalah ia tiada dapat ya dibaiki. Kalau dah pecah macam ni tak boleh nak ejar lagi dah. Dan jikalau dicuri, mana benda tu kalau pecah ke, orang curi ke, apa rasa itu? Tentulah duka cita. Maka jadilah engkau fakir kepada ni dua harap. Dan tiada engkau dapat akan seumpamanya. Dan senyap adalah engkau sebelum dipersembahkan orang kepadamu dalam kesentosaan daripada maksiat dan fakir. Maka telah muafakat tiada berapa lama bahawasanya pecah gelar tu. Betul pecah. Tak lama berlepung pecah. Wah, termenung gaja. Pecahlah bekas itu pada satu hari. Maka amat besarlah musibah. Bukan maksiat tu, musibah. Atas raja itu. Dan katanya telah benar kata hakim. Raja pun kata dia mengaku betul lah kata dia. Aku letakkan kasih ke dia dah pecah dah kita pula satu hal. Ya, dia terkulat-kulat rasa sayang, rasa fakir kepada dia. Maka dia kata telah benarlah kata hakim. Baiklah tiada dibawanya kepadaku. Baik kalau dia tak persembahkan aku pun bagus kata raja. Tak ada aku nak gantung-gantung hati dekat dia. Itu maknanya. Ibarat siapa yang nak rehat rohani dia, senang dia menghadap Allah. Jangan ambil lebih sangat. Jangan ambil gembira sangat dengan dunia. Kalau ambil banyak sangat, jawab dia menyesal kita nanti. Ambil sekadar. Ya. Kalau ada lebih, bagilah perjalanan Allah Ta'ala. Kan? Buat simpanan sana esok. Ni dah nak mati pun nak bagi orang. Dalam hadis katakan orang dah nak mati kan, dia rasa dia tak lama nak padam baru nak bagi. Samalah kalau orang tu ibarat dia beli makanan. Ya, kawan dia di sebelah, dia tak bagi kawan dia makan dulu. Habis kenyang, ambil lah habis. Itulah perangai. Patutnya kita bagi dulu kan, ambil lah dulu. Walaupun sikit, mana sama-sama asli ni dah bedal ni tinggal hujung, ambil lah awak dah tu. Macam itulah perangai. Mana kurang elok, kurang adab kan. Dan nak mati dah pun nak bagi. Allah. Dan setengah daripada segala rupa yang disukai akan dia, iaitulah rojok ia kepada percitaan. Mana rojok dia kepada hazan, duka cita. Barang yang diisyaratkan mu'alif yang kepadanya dengan katanya, in aratta alla ya ta'zilu fala tatawalla wilayatan la tadumu lak. Jikalau engkau kendak bahawa tiada engkau Allah. Jikalau engkau hendak bahawa tiada engkau diturunkan. Wa'uran, banyak silap cetakan tak jelas. Manakala kamu tak nak jatuh lah kan? Jangan panjat. Kalau panjat dia jatuh, dah parah. Senang, tak payah manjat. Tak payah naik tinggi, senang. Tiada engkau diturunkan daripada wilayahmu, bahawa jangan engkau memerintah yang tiada kekal bagimu. Yang kekal, jangan cari benda yang terpaksa kena tinggal. Bila dia bercerai, satu penyiksaan pada kita. Satu waliullah datang, anak murid dia menangis. Dia tanya menangis dia, apa pasal kau menangis? Dia kata, lima tetap kenapa kau menangis? Dia kata, guruku meninggal Tuhan. Kita kau dengar tok guru meninggal kan? Masya Allah. Dia jawab apa tuan? Kenapa engkau berguru dengan orang yang mati? Gitu. Wah, lagi pening dia. Ya, ambillah ilmu daripada al-hayyul ladzi la yamut. Ambillah ilmu daripada yang hidup tiada mati. Bermakna apa? Bermakna taraf itu wali besar. Dia dapat ulumul ladunik. Dia deret
Ilmu direct dipanggil ilmu dalam dunia. Dalam Quran kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, wa yu'allimukumullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Saya Allah akan mengajar engkau terus ilham, ya, Rabbani, maknanya akan dicempakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Ayo. Kita datang sedih ingatkan, kita pun dia kata, kenapa kau burung orang mati? Peranjat kawan ni. Ni wali-wali macam-macam cerita ni. Habis bermula tiap-tiap wilayah dunia, mana pemerintahan dunia, kuasa dunia tiada kekal dan ya, tak kekal. Lama dia tinggal juga. Dulu kan main lagi. Wah, dia dalu berkuak orang dan dia tak ada pangkat lagi semayaan, duduk sat belakang seorang tak ada salam ni. Kan? Itulah pangkat dunia. Masih ada pangkat bukan main lagi. Oh, dia dalu berkuak orang. Dia tak ada pangkat apa tak ada. Dia duduk kat masjid pensawah seujung pun orang tak salam dia, orang tak pandang. Itulah nilaian dunia tuan. Akhirat tak ada. Carilah kemuliaan yang tiada binasa. Tiap-tiap wilayah dunia itu tiada kekal. Demikianlah jikalau tiada engkau diturunkan daripadanya pada ketika hidupmu, nasai diturunkan engkau daripada ketika mati. Habis-habis pun nak kekal mana, mati habis juga. Kadang tak sempat mati dah berdentum jatuh tuan ni. Jadi jangan engkau perintahkan satu pekerjaan ya bagi yang lain Allah Taala. Buatlah urusan kita dengan Allah Taala, fokuskan di itu. Yang lain semua tinggal dan buat kerja dunia ni sementara kadar dia lah, ya. Cari dunia sekadar mana lama kamu nak duduk atas dunia. Cari akhirat sekadar lama mana. Fahamlah kat mana lebih tuan. Ya. Maka bahawasanya tiada kekal ia, dan barang yang ada bagi Allah Ta'ala maka itu kekal sentiasa, tiada hilang ia. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Ma indakum yang fadu, barang yang ada pada kamu semuanya akan habis, akan musnah. Kita pun akan habis, tunggu masa. Ya. Kita dah tutur ni pun dah bau tanah. Dah bau tanah. Dah bau tanah tuan-tuan, jangan reka dia kita kan. Tanah apa tu ustaz? Tanah kubur lah. Ya no, dari tanah tak faham ni. Tanah pun dah nak mati, nak maut. Makin dekat kan. Jam kita tengok dia tolak tik-tik. Dia tolak apa? Tolak umur tuan-tuan. Seminit, 1 jam, 1 hari, seminggu hilang dah umur kita, makin dekat dengan pintu kubur. Siap betul lah ke sana. Sana tempat sebenar tuan. Maka jikalau engkau kendak sentiasa wilayatullah bagimu, maka tetapkan olehmu, ya, bagi mengikut Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kau nak mana kerajaan yang tetap, kebahagiaan yang kekal, kesenukan, kebesaran yang sebenarnya, ikutlah apa yang diarah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis. Siapa nakkan apa? Wilayah, maknanya kerajaan atau ketinggian yang tetap, maka tetapkan dengan mengikut akan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Serta fana dalam amal, ya, serta kita lenyapkan dalam amalan tadi, memandang ni, melainkan kita rasa kurnia dari Allah Taala. Kalau kita merasakan kurnia dari Tuhan, kita lagi dapat kemesraan tinggi dengan Tuhan. Kalau kita tahu ini kita ambil, dia beri sebenarnya hidayat dia, taufik dia, gerak semua dia, tapi kita tak kenal dia, itu masalah. Tempat sembahyang tu boleh mendekatkan diri, tapi tak dapat. Sebab apa? Kita tak kenal Tuhan, tak merasakan benda tu. Baru kita fanakan, hilangkan. Itu kunci kan, kunci untuk mendampingkan diri ialah lenyapkan pandangan pada kita. Nah, saya dikasih Allah akan dikau, maknanya, dan tunjukinya, barulah kita dapat hidayat dan petunjuk daripada Ta'ala. Seperti sabda Rasulullah SAW, kalau ada kamu kasih akan Allah, maka ikut oleh kamu akan aku nasihat kasih Allah akan kamu. Nah, Tuhan kaitkan kasih Tuhan dengan kasih Rasul, ikut Rasul. Ya. Yang Melayu dibuat ayat pengasih. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Wah,
Fattabi'un niat ikut aku itu. Oh tak dengan cakap. Berarti ikut pula kawan tu rumah. Itu sebab kecil tak ada. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan oleh Muhammad, ya, in kuntum tuhibbunallah, kalau mu kasih akan Allah, fattabi'uni, ikut akan daku, mengikut akan Rasulullah. Mana dapat, mana kasih Tuhan, syarat dia apa? Kena ikut akan Rasulullah. Ikut sunnah Rasulullah dapat jaminan kasih sayang Allah. Itu nas Quran terang, ya. Dan barang siapa diperintahkan atau akan dia, nasaya sentiasa nikmat katanya. Barang siapa diperintahkan, mana orang sentiasa dalam petunjuk Allah, sentiasa dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Ya, sebab kita ada 3 pemeliharaan kita kena minta. Ya. Yang pertama dipanggil mahfuzun anisyirki wal kufri ila bil hidayah. Ya, dapat pemeliharaan daripada Ta'ala dengan hidayat terlepas daripada kufur dan syirik. Itu hidayat tanbih. Yang kedua, mahfuzun 'anil kaba'ir was saghair. Dia dipelihara oleh Allah daripada dosa besar dan dosa kecil. Dengan apa? Bil inayah, dengan inayah. Dan ketiga lagi tinggi, dipeliharakan dia mahfuzun 'anil ghafalat wal khatarat. Dipelihara daripada kelalaian dengan apa? Riayah. Bangun malam minta, ya Allah berilah kami hidayah, inayah dan riayah. 3 dapat sempurna. Tamam. Selamat kita dunia akhirat ni. Ya. Biasa. Dan barang siapa diperintahkan akan dia, nasaya, mana Tuhan uruskan dia, Tuhan kawal dia, nasaya nikmatnya atasnya dan sempurnalah wilayah baginya. Itu baru dah sempurna, mana ketinggian dia sebenar didapat yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Habis. Kemudian ketahui ilmu in rabbaka al-bidayat ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad.